Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insya-Allah dalam kesempatan yang ada pada hari yang mulia ini, kita sama-sama menyambut nuzulul Quran, iaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada umat Islam. Di mana kalau kita lihat sejarah nuzulul Quran ini, di mana Al-Quran ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak daripada sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, iaitu Al-Quran ini telah diturunkan secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Hanya Allah sahaja yang tahu bila perkara itu berlaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara munajjam, secara sedikit-sedikit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 20 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, dan bulan Ramadan itulah di mana hari diturunkan padanya, pada bulan itulah diturunkan Al-Quranul Karim. Sebab itulah kita menyambut nuzulul Quran pada bulan Ramadan setiap tahun. Dan di sana juga ada ayat yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkannya pada malam Lailatul Qadar, iaitu satu malam yang sangat mulia yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi begitu juga berkenaan dengan ketika berlakunya pertempuran antara dua kumpulan di dalam peperangan. Jadi semua perkara ini, semua perkara yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Quran ini, begitu juga yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, menunjukkan kepada kita bagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penurunan Al-Quran ini adalah suatu perkara yang sangat besar. Bagaimana daripada penurunan ini kita boleh tahu bahawa betapa hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menurunkan Al-Quran itu secara keseluruhan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini adalah satu perkara yang berlaku secara sekaligus, di mana penurunan ini adalah satu perkara, satu peristiwa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kira, kalau kita lihat bahawa bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, kepada satu tempat daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah secara sekaligus. Sedangkan selepas daripada itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur untuk tempoh 20 tahun. Dan di sana terdapat ayat-ayat yang berkenaan dengan asbabun nuzul, satu peristiwa yang berlaku kemudian diturunkan ayat Al-Quran selepas daripada peristiwa tersebut. Ini menunjukkan kepada kita betapa hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tahu segala-galanya, apa yang akan berlaku di masa depan, walaupun ianya belum berlaku lagi, Allah dah tahu. Sebab itu memungkinkan semua perkara ini terjadi. Begitulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Daripada apa yang berlaku itu sudah kita faham, kita dapat faham dengan jelas bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu ilmu yang sangat hebat. Bukan sebagaimana ilmu kita manusia, kita tak tahu masa depan, apatah lagi kita tak tahu perkara-perkara yang
bahkan berkaitan dengan diri kita sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam, alam yang begitu hebat yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita bahawa ilmu Allah itu hebat, kekuasaan Allah itu maha besar, maha hebat. Sebab itulah kita hanyalah hamba yang kecil sahaja berbanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tersangat besar. Sebab itu satu-satunya pemberian yang Allah Taala beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung, yang masih kekal sehingga sekarang, adalah Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran ini adalah mukjizat maknawi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi Allah Taala beri mukjizat, sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya min al-ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan daripada Imam Muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi daripada nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan kesemua mereka diberi kepada mereka tanda-tanda yang illa a'tiyama mithluhu amana alaihi al-bashar, yang mana diberikan kepada mereka tanda-tanda yang menyebabkan orang ramai boleh beriman dengan nabi-nabi tersebut, boleh percaya bahawa mereka ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka ini diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma utituhu wahyan, dan sesungguhnya aku telah diberi wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu diberi Al-Quranul Karim. Allah Taala beri kepada Rasulullah akan Al-Quranul Karim yang tidak diberi seumpamanya kepada nabi-nabi yang lain sebelum daripada baginda. Walaupun sebelum daripada baginda terdapat kitab Taurat, Zabur dan Injil, tetapi apa yang terkandung di dalam Al-Quran adalah tidak menyamai dengan tiga kitab tersebut. Al-Quran adalah mukjizat yang kekal, yang dijamin tidak berubah, yang di mana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Antara jaminan yang awal yang dinyatakan oleh Allah bahawa Al-Quran itu sama sekali tidak akan berubah. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara Al-Quran tersebut, di mana Al-Quran ini dihafaz oleh ratusan ribu umat Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada 100,000 yang menghafaz Al-Quran. Kemudian selepas daripada itu, ilmu itu semakin berkembang, semakin ramai. Bahkan pada hari ini dianggarkan lebih daripada 10 juta umat Islam yang menghafaz Al-Quran pada setiap masa dan pada setiap ketika. Sebab itu kalau sekiranya ditakdirkan Al-Quran semuanya dimusnahkan, umat Islam mampu membuat Al-Quran yang sama sebiji tanpa meninggalkan walaupun satu huruf, walaupun satu perkataan sekalipun, kerana mereka telah menghafaz kesemua Al-Quran tersebut, di mana Allah telah memudahkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, dan sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran itu untuk dihafaz. Maka kita melihat bahawa umat Islam telah menghafaz Al-Quran itu semenjak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu perkara yang tidak berlaku kepada kitab-kitab sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih daripada itu, di dalam Al-Quranul Karim terdapat pelbagai mukjizat yang tidak pernah diberi kepada nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi-nabi yang lain Allah Taala beri kepada mereka mukjizat dalam bentuk mukjizat hissi, mukjizat yang boleh dirasai, yang boleh dilihat, yang boleh disentuh dan sebagainya oleh umat pada zaman tersebut, supaya mereka beriman dan yakin bahawa Nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita lihat Nabi Saleh alaihi salam, diberi seekor unta mukjizat, unta yang besar, unta yang hebat,
yang mana unta itu tiba-tiba sahaja keluar daripada batu. Seluruh umat yang hidup, umat Nabi Saleh yang hidup pada zaman itu, pada ketika itu, mereka sama-sama bersama dengan Nabi Saleh, mereka semua lihat bagaimana unta itu keluar, unta yang hidup keluar daripada batu pejal. Itu mukjizat, tak ada orang boleh buat. Dan unta itu sangat besar, sehingga kan sekali dia minum air telaga, dia minum habis kering air telaga tersebut. Tetapi susu yang dihasilkan daripada unta itu juga sangat banyak, sehingga kan susu itu boleh dibahagikan kepada seluruh penduduk ataupun seluruh kaum Nabi Saleh alaihi salam. Jadi mukjizat itu kekal selama mana unta itu ada. Tetapi apabila unta itu disembelih, maka hilanglah mukjizat tersebut. Ianya hanyalah menjadi cerita dan kisah yang dibawa daripada generasi kepada generasi. Mungkin ianya akan ditelan zaman. Begitu juga mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam dengan ularnya, ular yang sangat besar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam, sehingga kan besarnya ular tu sampai Nabi Musa pun takut. Nabi Musa takut ketika dia lihat tongkat yang dilempar itu bertukar menjadi ular. Tetapi Allah menenangkan Nabi Musa alaihi salam dan memberitahu kepadanya bahawa Allah tidak menakutkan para nabinya. Lalu Nabi Musa diperintahkan mengambil kembali tongkatnya itu. Bila disentuh ular tu, tiba-tiba kembali menjadi tongkat. Begitulah ketika Nabi Musa alaihissalam hendak berhadapan dengan ahli sihir Fir'aun. Ketika ahli sihir Fir'aun, wahai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu ataupun kami yang akan lempar terlebih dahulu? Lalu ahli sihir, lalu Nabi Musa kata, kamulah lempar dahulu. Lalu apabila ahli sihir telah melempar tali-tali mereka, di mana mereka melihat yukhayyalu ilaihim annaha tas'a, di mana mereka melihat, semua orang termasuklah Nabi Musa alaihissalam sendiri melihat bahawa tali-tali yang dilemparkan ataupun tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh ahli sihir ahli sihir Fir'aun itu bertukar menjadi ular yang dapat dilihat dengan jelas, ular yang sebenarnya pada pandangan mata manusia. Tetapi Al-Quran menyatakan yukhayyalu ilaihim, maknanya pada pandangan dikhayalkan, diperlihatkan kepada mereka seolah-olah itu ular yang sebenar. Maknanya dari segi hakikatnya itu bukanlah ular yang sebenar, tetapi dengan sebab sihir mereka melihat itu seolah-olah ular yang sebenar. Lalu apabila ini berlaku, Nabi Musa sendiri pun merasa takut. Nabi Musa merasa takut, tetapi Allah perintahkan Nabi Musa supaya lempar tongkat dia. Nabi Musa dia tidak ada kuasa, dia tak mampu nak menukar tongkat dia jadi ular. Nabi Musa tak mampu buat, sebab itu bukan kekuasaan dia sebagai seorang manusia. Manusia biasa kita tak mampu nak menukar tongkat yang mati menjadi seekor makhluk yang hidup, yang besar, yang hebat, menjadi ular yang sangat hebat, yang sangat besar pada ketika itu. Jadi oleh kerana itulah Nabi Musa pun sendiri merasa ragu-ragu. Tetapi apabila Allah Ta'ala perintahkan suruh lempar, Nabi Musa pun tetap melempar. Maknanya kalau kemampuan dia sebagai manusia, dia tak akan buat, tak akan mampu. Tetapi oleh kerana ini adalah mukjizat. Mukjizat ni maksudnya perkara yang melemahkan orang. Tidak ada orang mampu buat seumpama itu, melainkan para nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah bila mukjizat itu berlaku, maka semua orang akan terpegun. Mereka tak mampu buat sebagaimana yang diberi kepada nabi-nabi tersebut, nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran mereka bahawa sesungguhnya mereka datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Begitu juga nabi-nabi yang lain, di mana Allah, sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ma misluhu amana alaihi al-bashar, mereka diberi satu perkara sehingga umat pada zaman itu boleh beriman dengan mereka.
tahu kebenaran nabi-nabi tersebut, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam boleh menghidupkan orang mati, boleh menyembuhkan pelbagai jenis penyakit dan sebagainya. Semuanya ini dibuat oleh Nabi Isa alaihi salam sebagai mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada manusia yang mampu membuat perkara berikut, perkara-perkara mukjizat seumpama itu. Sebab itu ahli sihir di zaman Firaun, apabila mereka melihat bagaimana ular Nabi Musa alaihi salam yang besar itu memakan semua ular-ular mereka yang kecil, ataupun tongkat dan tali-tali yang mereka lempar itu, habis semua ditelan oleh ular raksasa tersebut, maka mereka semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada amanna bi rabbi Musa, kami beriman dengan Tuhan Nabi Musa alaihi salam. Jadi bila mereka semua beriman dengan Nabi Musa alaihi salam, mereka akhirnya telah dijatuhkan hukuman pancung, dibunuh, disula, digantung dan sebagainya. Itu yang mereka terima nasib mereka, tetapi mereka menyerahkannya segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka tahu bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam bukannya suatu sihir, bukannya satu benda sebagaimana ilmu yang mereka pelajari, yang mereka mahir, iaitu ilmu sihir, tetapi apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam itu adalah satu mukjizat, tanda kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah mereka beriman dengan Nabi Musa alaihi salam tanpa teragak-agak. Walaupun mereka terpaksa mengorbankan nyawa mereka, mereka tetap menyatakan keimanan dan keislaman mereka, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mencipta sekalian alam. Dan tabiat mukjizat ini Allah Taala berikan sesuai pada zaman dan keadaan satu kaum itu. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, ilmu sihir adalah sangat tinggi, sangat hebat, kemuncak ilmu sihir di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka justru itulah Allah Ta'ala mengutuskan mukjizat kepada Nabi Musa, seekor ular yang besar, untuk menandingi dan mengalahkan semua ahli-ahli sihir yang ada di zaman Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga di zaman Nabi Isa alaihi salam terkenal dengan ilmu perubatan. Sebab itulah Nabi Isa alaihi salam dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat untuk menyembuhkan pelbagai jenis penyakit, termasuk orang buta, orang sopak, orang lumpuh dan sebagainya. Satu perkara yang tak mungkin dibuat oleh perubatan walaupun hebat yang berlaku pada zaman itu. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam menghidupkan orang mati. Ini satu perkara yang tak mampu dibuat oleh mana-mana ahli perubatan di zaman beliau itu. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat sama dengan keperluan dan keadaan umat beliau, umat akhir zaman. Umat akhir zaman ini adalah umat yang sangat hebat. Mereka terkenal di dalam pelbagai bidang ilmu, bidang tamadun. Mereka membina ilmu yang hebat. Sampai sekarang kita lihat bagaimana manusia berlumba-lumba pergi ke angkasa lepas, bagaimana manusia melakukan pelbagai kajian saintifik berkenaan dengan lautan, berkenaan dengan bukit bukau, daratan dan sebagainya, mengeluarkan hasil-hasil daripada kajian mereka dengan hasil yang begitu banyak sekali. Maka semua perkara ini adalah menjadi sebahagian daripada perkara yang ada dan wujud yang kita boleh lihat pelbagai jenis kemajuan sains yang ada di zaman kita hari ini. Maka sesuai dengan itulah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quranul Karim yang menjadi suatu perkara, satu mukjizat yang boleh menandingi segala ilmu dan tamadun yang kita sedang kecapi pada hari ini. Tamadun yang ada pada kita yang semakin berkembang dan akan terus berkembang. Tetapi apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim adalah lebih daripada itu. Justru itulah
Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat pelbagai mukjizat yang berkaitan dengan saintifik, berkaitan dengan ilmu-ilmu, sama ada berkaitan dengan ilmu embriologi, berkaitan dengan bukit bukau, berkaitan dengan lautan dan sebagainya. Semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim yang disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada seorang ulama, dia menyatakan bahawa di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat lebih daripada beratus-ratus hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran, mungkin mencakau ribuan, yang berkaitan dengan mukjizat, di mana Nabi SAW tidak pernah menghuraikan perkara tersebut. Nabi biarkan sahaja perkara tersebut. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was-sama idzatur raj, dan langit itu yang mempunyai ar-raj, iaitu pembalikan. Jadi Nabi tak pernah hurai secara detail perkara tersebut. Ayat Al-Quran tersebut tidak pernah dihurai oleh Nabi SAW secara detail. Nabi biarkan sahaja sebagaimana wahyu itu datang kepada baginda. Jadi mungkin pada orang zaman dahulu mereka faham secara ringkas, secara mudah, iaitu contohnya air laut, air yang diserap oleh matahari ataupun yang teruap dengan matahari, kemudian berlaku turun hujan. Itu yang difahami secara mudah. Tetapi sebenarnya ayat itu menceritakan lebih daripada itu, yang hanya diketahui oleh kita di zaman hari ini, di mana di angkasa sana, di ruang udara, antara lapisan-lapisan atmosfera kita, ada satu lapisan yang mana lapisan itu bertindak membalikkan semua gelombang-gelombang yang dipancarkan ke langit. Jadi dengan sebab itulah kita boleh dapat siaran televisyen dan sebagainya yang dipancarkan berdasarkan kaedah saintifik tersebut, di mana semua perkara ini tidak diketahui oleh umat sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran ini yang berusia lebih daripada 1400 tahun yang lalu, suatu tempoh masa yang sangat lama. Begitu juga pencapaian apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan ilmu embriologi adalah sangat hebat, di mana banyak kajian-kajian yang dibuat berkaitan dengan ilmu embriologi. Sebab itulah salah seorang pakar embriologi dunia, peringkat dunia, nama dia Dr. K.F. Monroe. Dia ni adalah seorang profesor di Universiti Kanada. Dia adalah pakar rujuk dunia berkenaan dengan ilmu embriologi dalam tahun sekitar 80-an. Jadi dia adalah seorang pakar yang sangat hebat, yang menulis buku yang menjadi rujukan kepada seluruh penuntut ilmu perubatan berkaitan embriologi di dalam dunia hari ini dan perubatan moden hari ini. Lalu apabila dibentangkan kepada dia, di mana Syekh Abdul Majid Zindan pernah membuat satu persidangan mukjizat Al-Quran yang dibuat di peringkat awalnya dibuat di Saudi, di Riyadh, dan dijemput pakar-pakar sains seluruh dunia, termasuklah Dr. K.F. Monroe ini, di mana mereka diberi ayat-ayat Al-Quran di dalam bidang mereka masing-masing, dan mereka sangat terkejut apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan ramai di kalangan mereka yang masuk Islam apabila mereka telah mengkaji dan memahami bahawa apa yang terkandung di dalam Al-Quran adalah satu perkara yang sangat hebat, yang tak mungkin manusia yang hidup semenjak 1400 tahun yang lalu boleh mengetahui perkara yang tersebut. Apatah lagi dalam ilmu embriologi yang memerlukan kepada kelengkapan yang sangat hebat untuk melihat janin yang ada di dalam perut, bagaimana janin itu berkembang, bila terbentuknya tulang, bila terbentuknya masa, anggota, otot-otot dan sebagainya. Maka semua itu memerlukan kelengkapan yang sangat hebat
tetapi ianya telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat terperinci di dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu kelebihan Al-Quran ini sangat besar. Selain daripada itu juga terdapat dalam bidang dalam bidang berkaitan dengan bumi, berkaitan dalam kaji bumi, di mana Al-Quran menyatakan bahawa wal jibal autada, dan kami jadikan bukit bukau itu sebagai pasok bumi. Wal jibal arsaha, dan yang keduanya disebut bahawa bukit bukau itu sebagai pemberat. Di mana bukit bukau ini, kalau ikut kajian saintifik, sebagaimana ahli pakar sains di dalam persidangan itu menyatakan bahawa bukit bukau yang disebut oleh Al-Quran ini memang tepat. Al-Quran menyatakan ada dua fungsi bukit bukau. Yang pertama sebagai pasok bumi, di mana dia kata bukit bukau inilah yang mengukuhkan permukaan bumi. Kalau tak kerana bukit bukau ni, mungkin kita dah akan berlaku gempa bumi lagi teruk lah. Lagi teruk. Sebab itu bukit bukau ni dia pemegang sebagai pasok, sebagai macam paku yang besar yang memegang antara lapisan-lapisan bumi, menyebabkan lapisan kerak bumi yang kita tinggal ini boleh berada di dalam keadaan yang stabil. Itu antara fungsi pasok yang ada pada bukit bukau. Di mana bukit bukau mungkin kita lihat tinggi dia 1 km, 2 km, kan, kita lihat tinggi dia. Tetapi sebenarnya bukit bukau itu mempunyai akar pasok yang mendalam, sebagaimana macam paku yang besar yang mencakau sampai 5 km, 10 km dan sebagainya di dalam perut bumi. Itu kehebatan yang mana bukit bukau ini memegang lapisan, di mana di bawah lapisan bumi itu terdapat lapisan-lapisan yang lebih lembut, bahkan yang cecair, dalam bentuk cecair, tetapi cecair yang agak pekat, yang agak pejal. Sebab itulah apabila berlakunya letusan gunung berapi, kita lihat bagaimana letusan gunung berapi itu mengeluarkan larva daripada perut bumi. Ini menunjukkan bahawa di dalam perut bumi itu terdapat lapisan yang lembut dalam bentuk lava tersebut. Sekiranya tidak ada gunung ganang yang memegang, yang menjadi pasok, maka sudah tentu lapisan kerak bumi tidak dapat berada di dalam keadaan yang sangat stabil. Begitu juga fungsi yang kedua yang ada pada bukit bukau adalah sebagai pemberat arsaha, di mana bukit bukau menekan beberapa lapisan bumi supaya ianya tidak bergerak. Semua perkara ini hanya diketahui dengan kajian yang dibuat di dalam dunia moden kita hari ini, yang memakan masa puluhan tahun, sehingga saintis dapat mendapat hasil kajian tersebut dengan melihat jenis batu batan, dengan melihat perbezaan di antara kerak-kerak bumi dan sebagainya, yang perlu kepada penggalian, yang perlu pada penelitian, yang perlu kepada ilmu yang banyak, sehingga dan juga kelengkapan yang hebat, yang canggih, sehinggalah mereka boleh memahami semua perkara ini berlaku. Tetapi mereka sangat terkejut apabila semua apa yang mereka dapati itu telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dengan begitu detail dan dengan lebih awal lagi daripada itu. Begitu juga dalam ilmu astronomi. Dalam ilmu astronomi kita dapati bahawa Al-Quran juga menyebut tentang pelbagai perkara. Ilmu astronomi di mana Al-Quran menyebut tentang Big Bang, tentang Big Bang ataupun kita sebut asal kejadian bumi. Big Bang ini adalah satu isu yang besar, isu yang menjadi perbincangan hangat di dalam dunia sains, sehinggalah tahun 1970 sekitar 70-an, seorang saintis Amerika yang telah mengkaji begitu lama tentang asal bumi ni, asal planet semua ni, dia telah dianugerahkan anugerah Nobel kerana pencapaian dia yang menyatakan didapati bahawa angkasa raya yang kita berada ni semakin berkembang. Maknanya dia semakin berkembang. Jadi bila berkembang, maknanya bila direversekan apa yang berlaku kepada bumi, maknanya bumi itu asalnya seluruh angkasa ni dia mengecil dan dia akan sampai pada satu titik, satu point yang sangat kecil,
yang dikenali dengan nama Big Bang. Big Bang. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, awalam yaral ladzina kafaru, tidakkah orang-orang kafir itu melihat bagaimana Allah menciptakan awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa, di mana asalnya langit dan bumi itu adalah benda yang bersekutu, benda yang sama, benda yang bersatu. Kanata ratqa fafataqnahuma, lalu kami pecahkan keduanya itu, kami asingkan. Jadi apabila Allah Ta'ala asingkan, maka disitulah berlakunya Big Bang, apa yang dikenali sebagai teori Big Bang, yang menjadi asal teori kepada kajian sains tersebut, di mana akhirnya dia telah mendapat anugerah Nobel. Anugerah Nobel yang sangat, anugerah yang sangat tertinggi lah di dalam dunia sains, kerana pencapaian yang sangat hebat. Namun ada seorang saintis yang lain, ketika dia membaca ayat tersebut dan membandingkan apa yang dicapai oleh manusia, sehingga saintis itu mendapat hadiah Nobel. Dia menyatakan bahawa apa yang Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran itu seolah-olah menyinggung dunia sains. Al-Quran telah menyatakan bahawa berkenaan dengan Big Bang ini 1400 tahun yang lalu, tetapi saintis hanya sekitar tahun 70-an sahaja baru boleh buat confirmation. Itu pun dengan pelbagai kemudahan yang ada dalam dunia sains, menggunakan peralatan astronomi yang canggih, maka barulah manusia boleh tahu tentang perkara tersebut. Dan orang yang saintis yang mula-mula tahu itu diberi hadiah Nobel, satu hadiah menunjukkan kehebatan pencapaian mereka. Tetapi Al-Quran telah menjelaskannya 1400 tahun yang lalu, satu perkara yang sangat menakjubkan. Itu menunjukkan bahawa Al-Quran itu bukannya datang daripada manusia, tetapi Al-Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang pergerakan bulan, bintang dan matahari, di mana semua pergerakan planet-planet yang ada di angkasa ataupun bintang-bintang yang ada di angkasa itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullun fi falakin yasbahun. Semua perkara itu, semua yang ada di angkasa itu bergerak, yasbahun, maknanya semua perkara yang ada falak-falak ataupun objek-objek di langit itu bergerak seperti berenang di angkasa. Jadi sebagaimana kita tahu, planet bumi mengelilingi matahari dan semualah planet-planet lain kan, semua tu dia selalu ada laluan mereka sendiri. Maka itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yasbahun. Mereka berenang di dalam di dalam bentuk dalam jajaran mereka lah. Sebab pergerakan mereka tu bukan pergerakan yang sama, dia ada tinggi rendah apa semua tu, ada berpusing dan sebagainya. Maka sesuailah dengan lafaz yasbahu, dan pergerakan yang agak lambat lah. Tetapi di sana ada satu pergerakan yang hebat, iaitu pergerakan matahari, yang hanya diketahui oleh dunia moden dalam sangat baru. Dunia moden sangat dalam hanya beberapa puluh tahun kemudian ini barulah dunia moden dapat mengetahui pergerakan tersebut, iaitu pergerakan matahari. Pergerakan matahari sebagaimana di dalam video berikut.
Apabila kita melihat di dalam video ini, video berkenaan dengan pergerakan matahari ini adalah satu perkara yang sangat menakjubkan, di mana matahari telah bergerak dengan kelajuan yang sangat cepat, iaitu sekitar 70,000 kilometer sejam. Satu pergerakan yang sangat cepat, yang sangat laju. Dan inilah yang disebut oleh yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berlari li mustaqarrin laha, bagi tempat yang tetap baginya, dan itulah takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Zalika taqdiru al-aziz al-alim, Tuhan yang maha mulia, maha agung dan maha mengetahui. Mana matahari ini bergerak yang disifatkan oleh Al-Quran sebagai tajri, berlari. Berlari ini adalah satu pergerakan yang lurus. Kalau seorang tu lah dikejar oleh ular contohnya, dia berjumpa dengan seekor ular, ular tedung ke, tak kira lah ular-ular kan. Jadi ular tu bila nampak dia, ular tu pun terus menerkam ke arah dia. Jadi bila ular tu menerkam ke arah dia, bayangkan orang tersebut sudah tentu dia akan berlari. Dia akan lari, kata orang, kecil kepala, maknanya lari laju kan. Dia akan berlari laju, dia akan terus berlari dalam keadaan yang lurus. Dia tak kira dah apa ada di hadapan dia. Kalau ada pagar pun dia akan lompat, kalau ada sungai pun dia akan terjun, kalau ada apa-apa pun dia akan terus lari secara melurus untuk menyelamatkan nyawa dia. Dia tak fikir dah nak lari belok kiri kanan apa semua. Sebab dalam keadaan begitu memang nature berlari memang akan berlari secara lurus lah, tanpa kita melihat ke belakang, apatah lagi dalam keadaan ketakutan yang seumpama itu, untuk menyelamatkan nyawa. Maka berlari ini adalah satu sifat yang cepat, berlari cepat dan lurus sifat dia. Maka itulah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang berlaku pada pergerakan matahari tersebut. Wasyamsu tajri, dan matahari itu berlari. Tetapi saintis tidak tahu ke mana tempat tuju matahari tersebut, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala limustaqarrin laha, pada tempat yang tetap baginya. Hanya Allah sahaja tahu di manakah tempat tujuan matahari itu akan sampai ataupun akan berakhir ataupun ke arah mana dia pergi. Hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Sebab itu perkara seumpama ini hanya diketahui oleh dunia sains dalam tempoh yang sangat singkat. Baru dalam dunia sains itu pun masih belum lagi fakta-fakta banyak, memang semua tahu, tetapi belum lagi menjadi satu perkara yang diajar di sekolah-sekolah, diajar di seluruh dunia secara sebagaimana kita diajar bagaimana bumi bergerak mengelilingi matahari, bagaimana kita diajar planet-planet lain, planet-planet Zuhal, Marikh, Jupiter dan sebagainya. Semua planet-planet dalam sistem suria kita bergerak mengelilingi matahari, tetapi belum lagi dicetak di dalam buku-buku pelajaran yang ada di seluruh dunia bagaimana matahari itu sendiri bergerak dengan satu pergerakan yang begitu laju, yang sangat mengagumkan, sehingga saintis sangat terkejut apabila mengira kelajuan pergerakannya yang mencapai 70,000 kilometer sejam. Dan pergerakan itu bergerak dalam keadaan kecondongan. Tak silap Ustaz, kecondongan dia sekitar 42 darjah. Ustaz pernah baca lah, maknanya kajian yang dibuat tu, yang dia mana tak silap Ustaz, dia kecondongan dia 42 darjah. Bergerak ke satu arah. Bila matahari bergerak ni, dia tarik semua, dia tarik dengan kekuatan graviti dia. Matahari yang merupakan graviti yang paling kuat yang ada di dalam sistem suria kita, maka ditarik bersama-samanya. Semua planet-planet lain juga bergerak bersama-sama dengan dia. Dan ada satu kuasa yang lain, satu graviti yang sangat besar yang menarik bukan sekadar matahari tetapi seluruh alam semesta kita. Ini adalah suatu perkara yang sangat luar biasa.
yang hanya diketahui oleh dunia sains di dalam hanya di dalam beberapa tahun ataupun hanya dalam tak sampai 20 tahun yang lalu. Ini adalah satu perkara yang hebat, menunjukkan bahawa betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu ulasan yang ustaz tertarik, di mana seorang tu dia kata bila kita melihat alam ni yang besar, alam yang sangat hebat, dia kata kita tahu, apatah lagi dengan kajian-kajian sains, apatah lagi dengan dulu kita ada teleskop Hubble kan, kemudian diganti oleh teleskop yang lebih hebat lagi, James Webb, yang telah mula memberi imej-imej yang diambil di angkasa raya yang menunjukkan imej yang jauh lebih baik berbanding dengan teleskop sebelum daripada itu yang diletakkan di di space, di ruang angkasa kita, yang jarak dia, kalau Webb teleskop tu sekitar dalam 1 juta kilometer daripada bumi jarak dia. Jadi imej-imej yang diambilkan itu adalah sangat mengagumkan, sangat hebat, di mana imej-imej yang jauh lebih jelas berbanding dengan teleskop yang ada sebelum daripada ini. Jadi semua ini menunjukkan, dia kata, betapa besarnya alam semesta yang kita berada. Kita berada di alam semesta yang sangat besar. Dan apabila besarnya alam semesta ini, menunjukkan bahawa Tuhan itu jauh lebih besar daripada alam semesta, lebih hebat. Sebab mesti Tuhan yang sangat besar, yang sangat berkuasa, yang sangat hebat, yang boleh buat perkara yang begitu hebat. Alam semesta yang mencakupi masa bilion tahun ataupun mungkin trilion tahun untuk dibentuk sebagaimana terjadinya pada hari ini, maka di situ menunjukkan bahawa Tuhan itu mesti Tuhan yang hidup selama-lamanya, yang sangat berkuasa, yang tidak ada tempoh masa bagi awalnya. Tuhan yang sangat hebat. Sebab semua berdasarkan kajian sains yang kita telah sebut, umpamanya berkenaan dengan Big Bang, kita semua mengetahui bahawa alam semesta yang kita duduk ini pada satu ketika dahulu ada titik permulaan. Dan disitulah yang menjadi perbahasan di kalangan saintifik, perbahasan saintifik di kalangan saintis-saintis tentang Big Bang. Bagaimana Big Bang itu boleh bermula? Siapa yang buat Big Bang? Mesti ada pembuat. Takkanlah daripada nothing cannot do something kan? Nothing, perkara yang tak wujud, perkara yang tak ada, tak wujud, tak boleh buat sesuatu. Dia mesti ada sesuatu yang boleh buat sesuatu. Jadi Big Bang tu siapa yang buat? Siapa yang mewujudkan Big Bang? Mesti ada kuasa yang mewujudkan Big Bang. Takkanlah space yang ataupun benda yang tak ada, tak wujud, tiba-tiba dia boleh buat satu perkara wujud. Itu mustahil. Benda yang tak wujud, benda kosong, tiba-tiba boleh buat benda yang ada. Mustahil. Udara yang ada di sekeliling kita ni pun tak boleh buat. Tak boleh nak buat kereta api. Udara yang ada sekeliling kita ni pun tak boleh nak buat rumah. Tak boleh nak buat seorang manusia. Tak boleh nak buat semua perkara yang ada dalam kehidupan kita. Apatah lagi suatu benda yang tak wujud, nothing. Perkara yang tak wujud, bagaimana dia boleh mengadakan sesuatu yang wujud? Nothing cannot create something. Sebab itu jadi saintis bila sampai pada titik permulaan angkasa raya yang kita ada sekarang, dengan angkasa raya yang kita lihat, yang wujud sekeliling kita, menunjukkan bahawa mesti ada suatu kuasa yang sangat hebat yang telah mencipta titik tersebut. Kemudian ada lagi perbahasan tentang titik Big Bang tersebut, di mana Big Bang ini pada awal kewujudannya adalah stabil, mesti stabil. Pada peringkat awal dia wujud tu, dicipta tu memang dalam keadaan yang stabil. Jadi bila dia stabil pada peringkat awal, tiba-tiba berlaku letupan. Apa yang trigger, yang menyebabkan letupan itu berlaku? Apa yang menyebabkan trigger kepada letupan itu? Ini pun menjadi persoalan yang besar di dalam dunia sains,
Mesti ada satu kuasa yang men-triggerkan letupan itu, yang mencipta letupan, yang mencipta titik tersebut dalam keadaan stabil. Kemudian satu kuasa yang sangat hebat, kuasa yang sama yang menciptakan itu juga telah berjaya ataupun telah menyebabkan trigger kepada letupan Big Bang itu berlaku. Kemudian apabila Big Bang itu telah berlaku, apa yang berlaku seterusnya adalah terciptanya alam semesta. Kemudian bagaimana boleh ada kehidupan di dunia? Itu pun satu perkara yang sangat misteri, yang menjadi perbincangan panjang di dalam dunia sains hari ini. Maknanya macam-macam teori yang dikeluarkan, kan? Teori daripada benda yang simple, kononnya daripada ikan, daripada apa boleh, daripada kuman-kuman bakteria yang kecil ataupun virus dan sebagainya, kemudian membentuk jadi seekor ikan lah kononnya. Kemudian daripada ikan tu boleh akhirnya jadi boleh merangkak naik atas darat jadi manusia dan sebagainya, jadi binatang. Itu semuanya cerita dongeng. Cerita dongeng yang sangat, kalau dalam dunia sains dianggap sebagai cerita palsu yang sangat, cerita yang hanya dipercayai oleh saintis yang sangat gila sahaja yang akan percaya teori tersebut. Sebabnya ikan, seekor ikan, dia duduk dalam air, dia bernafas dengan insan. Manusia bernafas dengan paru-paru. Bagaimana insan boleh bertukar menjadi paru-paru? Cuba sebut teori bagaimana insan boleh bertukar jadi paru-paru. Tidak ada teori dalam tidak ada bukti bahawa insan, seekor ikan, boleh bertukar menjadi paru-paru, menjadi sistem dalam organ manusia. Untuk yang kita, organ kita dengan jantung, dengan hati, dengan apa, dengan sistem kita, sistem pencernaan, sistem mata kita yang melihat, semua yang ada pada tubuh kita ini tak mungkin tak berasal daripada ikan ataupun perubahan-perubahan yang berlaku. Tak mungkin perkara tersebut berlaku. Apatah lagi apabila manusia telah menemui DNA manusia tak sama dengan DNA ikan. DNA manusia tak sama. Jadi maknanya nak katakan manusia itu berasal daripada monyet dan sebagainya, itu adalah perkara dongeng. Perkara dongeng yang tak pernah berlaku dan tak pernah terbukti kebenaran tentang teori dongeng tersebut. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan kepada kita bagaimana Allah lah Tuhan yang menghidupkan, yang mematikan, yang mencipta manusia, yang menjadikan segala benda yang ada di angkasa raya ini. Semuanya itu Allah Taala jelaskan di dalam Al-Quranul Karim yang diberi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diturunkan kepada baginda dalam tempoh 20 tahun. Sebab itu sempena kita menyambut hari nuzulul Quran, hari kita memperingati turunnya Al-Quran tersebut, maka begitulah juga kita kena tahu kelebihan Al-Quran itu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sebagai mukjizat yang kekal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu maknanya banyak ayat Al-Quran yang Nabi maknanya ayat Al-Quran berkenaan dengan mukjizat Al-Quran yang Nabi tak pernah sebut secara terperinci. Begitu juga hadis-hadis yang berkaitan dengannya, Nabi tak ulah panjang, dan para sahabat pun tak tanya baginda lebih-lebih. Sebabnya kalau Rasulullah ulas secara terperinci dalam pada 1400 tahun yang lalu, mungkin para sahabat itu maknanya bila diulas secara mudah umpamanya yang dapat diterima oleh akal manusia 1400 tahun yang lalu, mungkin para sahabat boleh terima. Tetapi mungkin bila ilmu sains telah berkembang, maka manusia hari ini tak dapat terima fakta tersebut. Kalau sekiranya Rasulullah menjelaskannya sebagaimana yang detail, sebagaimana yang betul-betul keadaannya itu, maka sudah tentu para sahabat dan orang ramai pada zaman itu tak dapat menerima apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Walaupun ianya benar, tetapi sebab akal manusia itu tak dapat diterima pada ketika itu.
Umpamanya di sana terdapat satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Allah Taala berfirman, wan najmi idza hawa, dan apabila bintang itu hawa, maknanya hawa ni maknanya bintang tu pecah lah, istilah mudahnya kan. Itu manusia pada zaman itu boleh lihat, memang ada bintang yang mereka lihat bersinar lebih daripada berlaku, umpamanya bila berlaku nebula kan. Jadi nebula tu boleh, letupan nebula tu supernova, maka manusia boleh tengok lah, tapi mereka tak nampak secara terperinci, cuma mereka nampak kesan dia. Begitu juga umpamanya firman Allah Ta'ala, was-sama'i wat-tariq, was-sama'i wat-tariq, dan langit itu yang mempunyai pengetuk-pengetuk. At-tariq, at-tariq ni daripada perkataan taraqa. Taraqa ni maksudnya ketuk, kita ketuk pintu. Taraqa, taraqal bab, jadi ketuk pintu, kita ketuk, itu panggil ketuk lah, tariq. Tapi bila ketuk banyak berterusan, dia isim fa'il, fa'ilun tariqun, was-sama'i wat-tariq, maknanya ketukan yang banyak, ketuk kan. Jadi bintang yang mempunyai ketuk, was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, tahukah kamu apakah itu pengetuk yang banyak? An-najmus saqib, pengetuk yang banyak itu adalah bintang yang berlubang. Ini adalah menerangkan satu perkara yang hanya diketahui sangat baru dalam dunia sains, iaitu bintang neutron yang ada di angkasa sana, di mana bintang ini mengeluarkan suara dia sebagaimana pengetuk, bip 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 bip. Dia ada bunyi dia macam pengetuk, bunyi dia sepanjang berterusan sepanjang masa, bunyi dia macam itulah, bukan bunyi dia. Jadi bunyi dia tu maknanya hanya berlaku pada bintang tersebut, bintang neutron. Yang bintang ni, sebab dia tengah tu an-najmus saqib, bentuk dia tu di tengah dia tu, dia memang kita nampak, mata kita dengan teleskop kita akan nampak bintang yang berlubang, sebab di tengah dia tu dia ada black hole yang bila dia black hole tu menelan semua ataupun jirim-jirim yang ada di sekitar dia, sama ada tak kira lah cahaya dan sebagainya, semualah bentuk pepejal yang ada sekitar dia dan sebagainya. Bila dia menelan tu, dia akan mengeluarkan bunyi, dia akan menghasilkan bunyi dia tu macam pengetuk. Itulah yang manusia hari ini boleh dengar di angkasa lepas sampai hari ini, daripada zaman Nabi SAW. Ayat itu tidak difahami oleh para ulama. Ramai ulama tak faham ayat tersebut sebab kita tak tahu realiti sebenarnya, sehinggalah apabila kajian sains moden berjalan. Sebab itu ulama ada setengah tu menterjemahkan was-sama'i wat-tariq, dan langit yang mempunyai bintang. Dia kata bukan bintang, langit yang mempunyai jalan. Dia kata tariq itu daripada perkataan tariq. Tapi tak betul lah, tak betul terjemahan tu. Tapi itulah yang banyak ulama nak terjemah tu tak dapat terjemahan, sebab pelik. Kalau mereka terjemah langit yang mempunyai pengetuk, tahukah kamu apakah pengetuk yang banyak itu? Pengetuk yang banyak itu adalah bintang yang berlubang. Dalam dunia sains, untuk kita menerangkan apakah itu bintang neutron, kita memerlukan mungkin sehelai kertas kajang, ataupun 2 helai, ataupun beberapa helai kertas kajang, untuk kita menjelaskan apakah itu bintang neutron. Tetapi Al-Quranul Karim menjelaskan tentang bintang neutron hanya di dalam 3 ayat yang ringkas, yang pendek-pendek. Inilah kelebihan Al-Quranul Karim yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pencipta alam, Tuhan yang maha mengetahui, dan Allah telah menurunkan ilmu dia di dalam Al-Quran tersebut. Anzalahu bi'ilmih, Allah Taala menurunkan Al-Quran itu dengan ilmu dia. Sebab itu dalam Al-Quran itu kandungan ilmunya adalah sangat tinggi. Maka beruntunglah kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita diberi diberi kemuliaan untuk menjadi umat kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling agung, Nabi yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat-umat yang lain. Maka dengan diberinya Al-Quran kepada baginda dan seterusnya diwariskan kepada kita sampai hari ini, kita dapat memegang, membaca Al-Quran sebagaimana yang diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
word by word kita boleh baca setiap patah Al-Quran yang merupakan, setiap patah itu adalah merupakan lafaz daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sebarang keraguan padanya. Sebab itu kelebihan kita umat Islam adalah sangat banyak, dan umat Islam terus berpegang dengan Al-Quran dan terus memelihara Al-Quran yang ada di tangan mereka hingga ke hari kiamat, hingga sampai satu hari di mana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berlaku satu ketika di mana Al-Quran itu akan diangkat daripada bumi, diangkat daripada permukaan bumi, akan diangkat keseluruhannya, tidak ada sebarang tulisan lagi pada Al-Quran Al-Karim, yang disebut oleh baginda yang berbunyi, bunyi dia seperti bunyi sekawan lebah yang sedang yang sedang bergerak, bunyi sekawan lebah yang yang bunyi lebah lah, bunyi lebah ramai-ramai tu. Jadi begitulah bunyi ketika mana Al-Quran itu diangkat daripada permukaan bumi, sehingga kan disebut di dalam hadis-hadis yang lain bagaimana umat pada ketika itu tak tahu dah apa itu Islam. Bila ditunjukkan kepada mereka berkenaan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, lafaz Allah dan sebagainya, mereka tak tahu. Mereka kata kami pernah dengar datuk nenek moyang kami dulu sebut perkara ni, tapi kami tak tahu dah apa dia. Sampai tahap itu. Di situlah, ketika itulah berlakunya kiamat kepada umat yang selepas dimatikan keseluruhan umat Islam, orang yang beriman semuanya mati. Kemudian ada disebut lebih kurang 40 tahun selepas daripada mati semua umat Islam tu, maka pada ketika itulah tinggal dunia ni dalam penuh kerosakan, dalam penuh kebinasaan selama lebih kurang 40 tahun sebelum berlakunya kiamat, di mana sengsara hari kiamat itu tidak akan dirasa oleh orang beriman. Semua yang rasa tu ialah manusia-manusia yang tidak beriman dan keturunan-keturunan mereka sahaja yang merasakan iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, di mana itu gambaran hari kiamat yang akan berlaku, tetapi hanyalah berlaku kepada golongan yang tidak beriman sahaja. Mereka inilah yang akan merasa kesengsaraan hari kiamat tersebut. Bahkan orang-orang beriman semuanya telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih awal daripada itu, di mana disebut dalam hadis, di mana diutuskan angin tu akan pergi ke seluruh pelosok bumi. Setiap orang yang di dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya mati bila mereka menghidu angin tersebut. Mati beramai-ramai, semua mati serentak, mati belaka, maknanya berlaku perkara itu berlaku. Jadi mudah-mudahan kita yang masih hidup pada hari ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran, untuk memegang Al-Quran, untuk mencium Al-Quran. Yang boleh sebab itu kalau budak-budak dahulu bila mereka dah habis mengaji, mereka akan cium Quran, mereka akan letak Al-Quran atas kepala mereka akan peluk Al-Quran dengan penuh kasih sayang. Semua itu memberi pahala kepada orang yang melakukannya. Dan dengan kasih sayang kita kepada Al-Quran, cinta kita pada Al-Quran, pembacaan kita pada Al-Quran, semuanya itu akan dibalas dan diberi balasan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Al-Quran itu bukan daripada manusia, tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak janji-janji yang disebut oleh Nabi SAW kepada pembaca Al-Quran. Al-Quran itu menjadi syafaat, disebut dalam hadis Nabi SAW kepada pembacanya di hari kiamat nanti. Maka orang membaca Al-Quran itu diberi pelbagai kelebihan. Ada orang yang membaca Al-Quran dari kiamat dengan diangkat darjat-darjat mereka, dan pelbagai kelebihan yang sangat banyak. Dan ada yang membaca surah Al-Mulk, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Nabi SAW bahawa mereka membaca surah Al-Mulk ini disebut, dijanjikan oleh Rasulullah bahawa mereka ni akan diberi akan dijanjikan, namanya surah Al-Mulk ini akan membela mereka sehingga kedua-dua kaki mereka dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah marilah kita sebagai umat Muhammad kita terus memegang Al-Quran yang menjadi pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga Firdaus
yang sangat agung, tanpa hisab dan juga tanpa azab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa atina al-hikmah wa anshur minna wa barik lana waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-'azim duna hisab wa la 'adzab waj'alhu waritha minna. Allahumma ighfir lana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.